Sokongan kepada PN, Parti Perikatan Nasional, ada hadnya. Sokong sampai PRU15, jangan salah faham, PN bukan Kerajaan Mufakat Nasional atau BN, kata bekas Perdana Menteri. Pengerusi Lembaga Penasihat BN dan bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN ada batasannya. Ramai yang mungkin tak faham bahawa Kerajaan PN hari ini bukan Kerajaan Mufakat Nasional ataupun Kerajaan BN. Sebab itu sokongan kita kepada Kerajaan PN ada hadnya, kata beliau yang juga ahli Parlimen Pekan pada suatu hantaran di media sosial malam tadi. Menjelaskan lanjut, bekas Presiden UMNO berkata, hal itu menjadi sebab 3 pemegang jawatan tertinggi partinya tidak ada di dalam barisan Kabinet Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sebab itu Presiden, Timbalan Presiden dan Ketua Pemuda UMNO tidak ada dalam Kabinet Kerajaan hari ini. Kita hanya pertahankan Kerajaan PN ini sehingga PRU15, katanya lagi. Pertikaian komposisi Kabinet. Semalam Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan mempertikaikan komposisi Kabinet PN. Berkata walaupun pelantikan Kabinet adalah budi bicara Muhyiddin selaku Perdana Menteri, adalah jelas UMNO selaku blok ahli Parlimen terbesar diketepikan dengan cara yang sangat tidak adil. Keanggotaan Kabinet secara jelas memberikan manfaat yang sangat besar kepada Blok Bersatu dan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali katanya dalam satu kenyataan. Bersatu pada masa ini memegang lebih banyak jawatan Kabinet dan Timbalan Menteri berbanding jumlah kerusi Dewan Rakyat dalam gabungan yang terdiri daripada UMNO, PAS dan GPS. Ketika Kabinet diumumkan pada 9 Mac lalu, semua pemimpin dari kem Azmin yang menyertai Bersatu untuk bersama Kerajaan Perikatan Nasional diberikan jawatan Kabinet. Ini menyebabkan Ketua UMNO bahagian Johor Bahru Sahir Samad dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tajuddin Abdul Rahman serta Azalina Othman mempertikaikan komposisi berkenaan. Selepas mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO kemarin, Zahid mempertahankan komposisi Kabinet Muhyiddin dengan mengatakan parti itu akan memastikan prinsip semak dan imbang terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri itu. Susulan daripada gerakan yang dinamakan Langkah Sheraton, bekas Timbalan Presiden PKR Azmin bersama 10 anggota parlimen lain keluar parti dan menyertai Bersatu. Parti Perikatan Nasional terbentuk selepas kem Bersatu pimpinan Muhyiddin bertindak keluar PH sehingga mengakibatkan keruntuhan kerajaan pusat. Situasi itu membawa kepada krisis politik yang menyaksikan Dr. Mahathir melepaskan jawatan selaku Perdana Menteri ke-7. Pada 1 Mac lalu, Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan membentuk PN dengan sokongan UMNO, PAS, GPS. Setakat ini PN berjaya merampas Johor, Melaka dan Perak apabila majoriti anggota parlimen menukar sokongannya. Kita beralih kepada perkembangan berita yang lain. IGP Nafi, anak Guan Eng, kena tangkap. Terdahulu terdapat laporan mendakwa anak seorang pemimpin kanan PH ditahan selepas cuba membawa RM2 juta masuk ke Singapura. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador menafikan dakwaan anak bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng ditangkap di Singapura. Tidak benar, jawab beliau ringkas apabila ditanya Malaysia Kini mengenai spekulasi anak Setiausaha Agung DAP itu berhadapan masalah dengan pihak berkuasa Republik itu. Peguam Lim RSN Raya yang juga anggota Parlimen Jelutong ketika dihubungi turut menafikan dakwaan tersebut. Ia palsu, katanya kepada Malaysia Kini. Seorang ahli keluarga Lim yang enggan dinamakan turut menyangkal dakwaan tersebut. Terdahulu akhbar berbahasa Cina Nanyang Siangpao melaporkan anak seorang pemimpin kanan Pakatan Harapan ditahan selepas cuba membawa RM2 juta masuk ke Singapura. Blog kontroversi Malaysia Today kemudian dipetik laporan Nanyang menyatakan anak muda terbabit ialah anak lelaki Lim. Sementara itu, pemimpin terpelit skandal menjijikkan pun dapat tempat, kata Khalid. Khalid menjawab gesaan bekas Ketua Hakim Negara Abdul Hamid Muhammad agar pemimpin UMNO berhenti membangkitkan isu agihan jawatan Kabinet. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin mendakwa ada pemimpin yang terpelit dengan skandal menjijikkan masih dilindungi dan diberikan tempat dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN.
Beliau berkata demikian ketika menjawab gesaan bekas Ketua Hakim Negara Abdul Hamid Muhammad agar pemimpin UMNO berhenti membangkitkan isu agihan jawatan kabinet. Tanpa menamakan mana-mana pihak, Khalid berkata pelantikan pemimpin berkenaan dilakukan di sebalik janji Muhyiddin Yassin untuk menampilkan kabinet yang bersih dan berintegriti. Justru katanya, kebimbangan Abdul Hamid tidak sepatutnya ditunjukkan kepada pemimpin UMNO, sebaliknya kepada kualiti dan kewibawaan kabinet itu sendiri. Bila 10 menteri dari Blok Azmin Ali adalah mereka yang tidak menghormati mandat rakyat dan memperdagangkan jawatan ahli parlimen mereka untuk jawatan, apakah itu sesuatu yang bermoral pada kacamata Tun Hamid? Dan beberapa lagi yang dilantik dalam PPBM juga begitu. Mereka menang atas tiket UMNO tetapi memilih jawatan daripada wibawa. Apakah ini kepimpinan Melayu yang Tun Hamid absakan? Malah ada di kalangan mereka yang terpelit dengan skandal yang menjijikkan tetapi masih dilindungi dan diberikan tempat dalam kerajaan. Di sebalik janji untuk kerajaan yang bersih dan berintegriti, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Semalam Abdul Hamid dalam satu tulisannya menyifatkan pemimpin UMNO masih tidak berubah, tidak mengambil iktibar daripada kekalahan dalam pilihan raya umum ke-14 PRU 14 lalu. Beliau mendakwa mereka lebih mementingkan parti dan diri daripada kepentingan negara, bangsa dan agama. Tolonglah diam dan belajarlah daripada pegawai-pegawai di kementerian masing-masing mengenai bidang kuasa dan tugas masing-masing. Anda tidak terus tahu segala-galanya mengenai tugas anda apabila dilantik menjadi menteri atau timbalan menteri. Janganlah hendak tunjuk pandai dalam perkara yang anda tidak tahu. Nanti yang akan nampak adalah kebodohan anda. Tolonglah jangan bangkitkan lagi isu pembahagian jawatan menteri dan timbalan menteri. Jika tidak puas hati, letak jawatan. Jika tidak, buat kerja. Jika tak tahu, diam. Pegawai-pegawai di kementerian anda tahu melakukannya, tulis beliau di laman blognya. Sebelum itu, beberapa pemimpin UMNO menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap komposisi kabinet Muhyiddin yang dilihat memihak bersatu dan menguntungkan Azmin. Antara pemimpin UMNO yang lantang mengkritik agihan kerusi itu ialah anggota Majlis Tertinggi UMNO Azalina Othman Said dan Tajuddin Rahman. Malam tadi, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan turut bersuara mengenainya dan berpendapat agihan itu sangat tidak adil kepada UMNO. UMNO bukan penumpang. Dalam pada itu Khalid berkata, Hamid wajar memahami perspektif kenapa UMNO merasakan bahawa ia tidak mendapat agihan kerusi dengan adil. UMNO katanya dari awal telah menuntut agar parlimen segera dibubarkan untuk memberi laluan kepada satu pilihan raya umum. Sebaliknya, UMNO hanya menukar pendiriannya setelah kedudukan politik Malaysia terus berkonflik kerana tindakan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Demi menyelesaikan kemelut tersebut, UMNO dan PAS memilih untuk menyokong Muhyiddin semata-mata atas kepentingan nasional. Tanpa UMNO dan PAS, Muhyiddin tidak dapat membentuk kerajaan. Justru UMNO adalah pendiri bersama kerajaan PN dan bukan penumpang. Kerana itu, UMNO merasakan wajar untuk ia mendapat keadilan melalui tuntutan proportionate. Katanya lagi, jelas sekali sebuah kerajaan hanya akan disegani dan diyakini dengan wibawa kabinetnya. Dalam pada itu, jangan guna agama untuk halalkan eksploitasi seksual, kata Azalina. Jangan benarkan pemangsa seksual elak hukuman melalui perkahwinan, gesa anggota Majlis Tertinggi UMNO. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Azalina Othman berkata, agama tidak patut digunakan untuk membenarkan pemangsa seksual mengelakkan hukuman melalui perkahwinan. Ahli Parlimen Pengerang menjawab kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Zilah Muhammad Yusof mengenai polisi terdahulu yang tidak bercanggah dengan agama Islam akan diteruskan. Siti Zilah membuat kenyataan itu apabila ditanya jika beliau akan meneruskan usaha PH untuk mengakhiri perkahwinan kanak-kanak. YB jangan guna agama untuk nafi atau manipulasi undang-undang yang melindungi kanak-kanak, terutamanya Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jangan benarkan pemangsa untuk gunakan alasan perkahwinan sebagai cara untuk mengelak atau membenarkan eksploitasi seksual, gesa ciapan Azalina di laman sosial Twitternya. Beliau mengakhiri kicauannya dengan tanda pagar, akhiri perkahwinan kanak-kanak dan gadis bukan pengantin. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 diluluskan di Parlimen ketika Azalina menjadi Menteri Undang-Undang.
Sementara itu, bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Hannah Yeoh seperti dalam gambar turut meluahkan rasa bimbang berdasarkan rekod kenyataan Siti Zaila sebelum ini mengenai perkahwinan kanak-kanak bawah umur. Yeoh merujuk kepada rekod Siti Zaila yang baru dilantik sebagai Timbalan Menteri sebagai merestui perkahwinan kanak-kanak khususnya dalam perbahasan Parlimen pada Julai 2017. Dalam perbahasan Parlimen April 2017, Zaila membidas anggota Parlimen Kulai, Teo Ni Ching yang katanya mempertikaikan mengapa Islam membenarkan perkahwinan di bawah umur. Zaila meminta agar agama tidak dilibatkan dalam perbahasan usul rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 kerana katanya jenayah seksual yang merupakan keganasan berbeza dengan perkahwinan yang merupakan doa dan restu. Katanya Islam membenarkan perkahwinan bawah umur dan tidak boleh dipertikaikan kerana ia suruhan Allah. Ketika ditanya semula mengenai isu perkahwinan bawah umur semalam, Siti Zaila berkata, "Saya tak menentang perkara untuk kebaikan. Islam lebih lagi nak membawa masyarakat kepada kebaikan. Cuma kita letakkan landasannya Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pegang. Jadi insya-Allah setakat ini kita meneliti mana-mana yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis kita terima. Yang bercanggah mungkin kita rujuk ulama. Tengok suasana keadaan dan masa yang sesuai," katanya. Berikut adalah statistik permohonan perkahwinan bawah umur kanak-kanak Islam dari 2013 ke Jun 2018. Selasa lalu, anggota Kabinet Perikatan Nasional telah mengangkat sumpah. Kabinet baru itu dibentuk dalam masa 2 minggu selepas PN berjaya merampas kerajaan pusat daripada PH. Susulan daripada gerakan yang dinamakan Langkah Sheraton, bekas Timbalan Presiden PKR Azmin bersama 10 anggota parlimen lain keluar parti dan menyertai Bersatu. Parti Perikatan Nasional terbentuk selepas kem Bersatu pimpinan Muhyiddin bertindak keluar PH sehingga mengakibatkan keruntuhan kerajaan pusat. Situasi itu membawa kepada krisis politik yang menyaksikan Dr. Mahathir Mohamad melepaskan jawatan selaku Perdana Menteri ke-7. Pada 1 Mac lalu, Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan membentuk PN dengan sokongan UMNO, PAS dan GPS. Pada 1 Mac lalu, Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan membentuk PN dengan sokongan UMNO, PAS dan GPS. Setakat ini, PN berjaya merampas Johor, Melaka dan Perak apabila majoriti anggota parlimen menukar sokongannya. Kita beralih kepada perkembangan berita yang terakhir. Bantu 13,000 pekerja mas tanpa gaji sebelum cakap hal pakaian. Ketua Pemuda Bersatu Armada Syed Saddiq Abdul Rahman mengulas kenyataan Timbalan Menteri mengenai dasar pakaian menutup aurat buat pramugari Islam. Ketua Pemuda Bersatu Armada Syed Saddiq Abdul Rahman berkata, keutamaan perlu ditumpukan terhadap usaha membantu 13,000 kaki tangan Malaysia Airlines yang diminta bercuti tanpa gaji berbanding gesaan mengenakan pakaian patuh syariah terhadap para pekerja syarikat penerbangan nasional itu. Bekas Menteri Belia dan Sukan mengulas kenyataan Timbalan Menteri Wanita dan Keluarga Siti Zaila Muhammad Yusof yang akan mengadakan pertemuan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Zulkifli Mohamad untuk membincangkan dasar pakaian menutup aurat buat pramugari Islam. 13,000 kaki tangan mas perlu diambil cuti tanpa gaji kerana wabak coronavirus. Ini tidak masuk syarikat penerbangan yang lain. Mohon bantu mereka tangani masalah ini dahulu YB. Kebanyakan dari mereka anak muda, ciap Syed Saddiq di Twitter hari ini. Syarikat penerbangan di seluruh dunia telah mengalami kerugian teruk berikutan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Beribu-ribu penerbangan dibatalkan kerana sekatan perjalanan oleh negara yang dilanda wabak tersebut. Syarikat penerbangan domestik terbesar UK Airlines, Flybe, menjadi mangsa pertama wabak COVID-19 apabila diisytiharkan awal bulan ini dan menjejaskan mata pencarian 2,000 pekerjanya. Sehingga kini 141,474 orang telah dijangkiti COVID-19 di seluruh dunia dengan 5,399 catatan kematian. Daripada jumlah tersebut, 80,824 kes dan 3,189 kematian adalah dari China. Bagaimanapun, China kelihatan dapat mengawal penularan wabak tersebut selepas mengambil langkah-langkah drastik selama lebih dari 2 bulan
tetapi wabak itu kini semakin merebak ke beberapa negara lain di dunia. Itali mencatatkan 17,660 kes, Iran 11,364 kes, Korea Selatan 8,086 kes, serta beberapa negara Eropah sedang bekerja keras membendung virus itu. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.